Silakan Yang Berhormat Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam harapan dan salam keluarga Malaysia. Saya dengan rendah hati ingin membahas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena istiadat pembukaan Parlimen Penggal kelima. Kita semua sedar bahawa negara masih mengharungi wabak pandemik COVID-19. Walaupun Malaysia sudah mula dapat mengawal wabak ini dengan meningkatan jumlah rakyat Malaysia mendapat vaksinasi, tetapi kita mesti bersedia untuk hidup dengan wabak ini. Kos sara hidup rakyat. Datuk Yang di-Pertua, pandemik ini mengajar banyak perkara kepada kita semua. Pandemik ini menyaksikan bahawa sistem kesihatan kita belum cukup kuat dalam mendepani dugaan seperti ini di masa hadapan. Malah pandemik ini juga menunjukkan bahawa ekonomi negara jatuh terus dan banyak syarikat jatuh muflis di saat ini. Tetapi apa yang saya ingin berbangkitkan di sini, kos sara hidup rakyat. Kita dapat melihat berlaku ketidaktentuan dalam kenaikan harga terutama bagi barangan asas seperti ayam, minyak dan barangan keperluan harian yang lain. Apa yang mengecewakan saya adalah ketiadaan langkah efektif oleh kerajaan dalam menangani perkara ini. Dengan fasa pemulihan ekonomi rakyat, kenaikan harga barang ini sudah pasti akan membebankan rakyat. Saya mohon penjelasan daripada kerajaan mengenai perkara ini, terutama sekali mengenai apakah langkah jangka pendek dan jangka panjang yang telah dirancangkan dalam mengenai isu ini. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai kekurangan stok dan kenaikan harga bagi kit ujian sendiri di pasaran. Dan saya bersama pasukan saya telah membuat tinjauan mengenai perkara ini. Memang berlaku kekurangan stok kit ujian sendiri ini, malah harga ada mencecah hingga RM9 ke atas. Mohon penjelasan daripada kerajaan mengenai perkara ini. Apakah punca kepada perkara ini dan apakah langkah yang telah digerakkan oleh kerajaan dalam menyelesaikan perkara ini? Kit ujian sendiri adalah satu keperluan kepada rakyat dalam meneruskan hidup seperti biasa di saat pandemik ini. Tetapi jika harga naik hampir 2 kali ganda, sudah pasti ini akan memberi beban kepada rakyat. Terusnya rasuah. Rakan-rakan ahli parlimen yang sekalian, jika rasuah dan judi adalah haram, maka adakah rasuah itu halal? Pada pendapat saya, arak dan judi merosakkan orang yang berkenan saja, tetapi rasuah boleh merosakkan masa depan generasi muda dan negara tersebut. Kini banyak kes rasuah yang berlaku di negara kita. Sungguh pun Malaysia ditabirkan oleh kerajaan Melayu Islam. Disebabkan isu rasuah, banyak pelabur asing telah lari ke negara jiran dan syarikat MNC yang lama beroperasi di negara kita telah menamatkan perniagaan juga disebabkan kes rasuah. Apa yang jelaskan kelihatan adalah kerajaan supaya tutup mata mengenai isu ini. Kerajaan harus bertindak tegas dengan merampas dan membekukan semua aset-aset milik individu, keluarga dan juga saudara mara yang terlibat bersama. Terusnya isu pendidikan. Sedang bersekolahan bagi sisi 2022 bakal bermula tidak lama lagi. Jika kes COVID melonjak dan kluster pendidikan semakin meningkat, adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan PDPR seperti mana yang telah dilaksanakan sebelum ini? Ramai pelajar yang hilang minat untuk hadir ke sekolah selepas sekian lama mengikuti PDPR. Apakah tindakan kerajaan dalam menarik balik minat pelajar untuk hadir ke sekolah dan mencapai sifar penting? Keperluan pekerja asing. Banyak sektor perkhidmatan seperti restoran, hotel dan pembersihan sektor pembinaan dan perladangan memerlukan pekerja asing. Kerajaan perlu memberi perhatian dalam isu ini.
Jika tidak, banyak restoran-restoran yang terpaksa menggulung tikar kerana kekurangan tenaga kerja. Ekonomi negara juga boleh terjejas kerana isu ini. Terusnya, kebajikan veteran ATM. Datuk Yang di-Pertua, semasa titah baginda Yang di-Pertuan Agong ada disebutkan mengenai kebajikan golongan veteran yang selalu dilupakan oleh pihak kerajaan. Yang di-Pertua Agong adalah pemerintahan tertinggi di Malaysia telah menyebut tentang kebajikan golongan veteran ini, maka apakah lagi yang kerajaan ingin menyatakan terhadap perkara ini? Saya mewakili veteran ATM telah beberapa kali menyuarakan isu penyelarasan pencen di mana perbezaan antara pencen lama dan pencen baru amat ketara. Saya sentiasa mendengar keluhan dari golongan veteran yang masih menerima pencen lama tentang bila kerajaan akan membuat penyelarasan pencen. Saya amat berharap pihak kerajaan akan mengambil satu keputusan dengan segera. Selain itu, kebajikan veteran yang tidak berpencen juga harus diutamakan. Pasti ramai yang tertanya-tanya mengapa ada veteran yang tidak mempunyai pencen dan apa puncanya. Kita mesti faham bahawa termah perkhidmatan semasa dibenarkan Angkatan Tentera menamatkan perkhidmatan antara 10 hingga 18 tahun. Ini adalah menyebabkan mereka menjalankan kehidupan yang susah pada masa kini dan kerajaanlah yang harus bersalahkan dalam hal ini. Selain itu, saya juga ingin memberitahu bahawa elon pingat jasa Malaysia masih belum diperluhi dan ini melibatkan 121,816 veteran yang berhak menerima elon ini, tetapi hak mereka diabaikan begitu sahaja. Pihak kerajaan yang beria-ria untuk memberi pingat dan menjanjikan elon ini, tetapi kini kerajaan berdiam diri. Saya mohon penjelasan daripada pihak Kementerian Pertahanan mengenai isu ini. Keselamatan dan kedaulatan negara. Dunia menunjukkan bahawa sedang berlaku pertumbungan kuasa-kuasa besar dunia. Sudah pasti Malaysia juga akan merasa tempias daripada tumbungan ini. Sebelum ini kita menyaksikan telah berlaku pencerobohan ruang udara oleh negara China. Perkara ini terus merisaukan kerana melibatkan kedaulatan dan keselamatan Malaysia. Seperti dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong, Malaysia mesti memperkuatkan kerjasama dua hala antara negara jiran terutama di Asia Tenggara. ASEAN mampu memberi tekanan kepada kuasa besar jika bersama dalam hal ini. Selain kerjasama dua hala, peningkatan aset pertahanan juga perlu diutamakan. Malaysia mesti fokus dalam penggunaan teknologi baru ketenteraan bagi tujuan pertahanan. Ini bagi memastikan Malaysia bersedia berdepan dengan apa-apa kemungkinan yang akan berlaku di masa hadapan. Saya juga ingin menyontohkan mengenai penyidikan dan teknologi ketenteraan negara. Malaysia kena bermula untuk meningkatkan pengeluaran teknologi ketenteraan tersendiri dalam kekurangan bergantungan kepada negara luar dalam perolehan alat-alat ketenteraan. Kesimpulan, Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan sekalian, kita mesti jelas bahawa tahun 2022 merupakan titik tolak dalam keberjayaan kerajaan dalam menangi pandemik dan memulihkan ekonomi negara. Maka pelbagai persoalan perlu dijawab oleh kerajaan agar kami jelas dengan langkah akan diambil oleh kerajaan. Terdapat keperluan untuk semua perkara yang disuarakan oleh saya diambil serius dalam memastikan setiap polisi atau langkah yang dibuat oleh kerajaan akan beri manfaat secara maksimum kepada rakyat Malaysia. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan sebuah pantun. Naik kereta hendak ke pekan, pergi bersama dengan rakan. Kepentingan politik perlu diabaikan. Kesejahteraan rakyat harus diutamakan. Dengan ini, Padang Serai menyokong titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua.